Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Qatar. Akreditasi kepada Pusat Kesihatan Penaga menunjukkan pematuhan pusat berkenaan dengan piawaian penjagaan kesihatan antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Amir Qatar. His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar serta kerajaan dan rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. Sidang Kemuncak Komemoratif bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun menandakan kerjasama yang sangat rapat yang membolehkan ASEAN dan Jepun memupuk rasa saling percaya yang mendalam dan hormat menghormati antara satu sama lain. Sorotan keberangkatan rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Jepun dan sidang kemuncak komemoratif bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN-Jepun mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang keberangkatan baginda di Tokyo, Jepun.
Japan is one of ASEAN's long-standing and most steadfast partners. As such, establishing the ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership last September was a natural progression in our dialogue relations. It is also the culminating of our very close cooperation for 5 decades. This has allowed us to foster deep mutual trust and great respect for each other, while working together across all ASEAN community pillars, jointly seizing opportunities and tackling challenges throughout those years. Pusat Kesihatan Penaga merupakan pusat kesihatan pertama di negara ini yang memperoleh akreditasi dari Joint Commission International (JCI) di bawah kategori pertubuhan penjagaan ambulatory. Dengan adanya akreditasi tersebut, ia menunjukkan pematuhan pusat berkenaan dengan piawaian penjagaan kesihatan antarabangsa bagi penjagaan pesakit dan pengurusan pertubuhan. Sehubungan itu, Majlis Akreditasi diadakan petang tadi di Rimba. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Gold Seal of Approval dianugerahkan kepada pusat berkenaan pada 28 Oktober yang lalu. Anugerah itu adalah simbol kualiti yang mencerminkan komitmen sesebuah pertubuhan bagi memberikan penjagaan kesihatan yang selamat dan efektif serta patuh kepada amalan terbaik perniagaan. 3 pelajar dianugerahkan skim biasiswa pendidikan belia negara Brunei Darussalam, Republik Singapura daripada Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa. Majlis Penganugerahan dan menandatangani perjanjian bagi skim biasiswa pendidikan belia negara Brunei Darussalam, Republik Singapura sesi 2023-2024 itu berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi. Hadirin yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Matasim, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan, Ketua Jabatan Pengurusan Beasiswa, dan Tuan Sean Gross, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam bagi pihak kerajaan Republik Singapura. Manakala para penerima biasiswa disertai oleh 2 orang penjamin yang terdiri daripada ibu bapa atau penjaga pelajar. Tiga pelajar yang dianugerahkan skim biasiswa pendidikan belia negara Brunei Darussalam Republik Singapura menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di Republik Singapura dan akan memanfaatkan peluang itu dengan sebaiknya. Study hard and I will continue to work hard and hopefully I will make my parents and my country proud.
My goal is to become an engineer or possibly become a pilot. If I can, I'll also become a journalist. I will benefit by ada tu. There's gonna be macam, for example, I will study hard and like I can make the country and my parents proud. After that, I want to plan on making Brunei a better place lah, and maybe also study some more lah. I try to become lawyer or scientist. I felt very excited, trying to get myself ready for the those preparation. Projek Misi Palestin memupuk sifat pemedulian, empati dan simpati masyarakat negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Props atau alat peragaan boleh menceriakan sesuatu majlis atau acara yang diadakan. Sesuai dengan trend peredaran semasa, perniagaan props membolehkan salah seorang pengusaha kecil-kecilan tempatan menceburkan diri dalam bidang perniagaan tersebut sejak tahun 2014. Dengan semangat dan impian yang baru, Dayang Siti Amanina binti Awang alias Muslim memberanikan diri dengan memperluaskan lagi perniagaannya menerusi bidang hiasan dengan membawakan nama propsku.bn. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang ada, perusahaan tersebut juga mendapat sokongan suaminya. Pada 2014, Propsku ditubuhkan dan start 2014 bermulanya suka-suka sebenarnya. And then plus aku memang suka mendekor jua, mendesign, editing atau aku punya suka my favorite things to do. Aku terfikir untuk buat macam why not apa yang aku suka ni aku buatkan bisnes bah. So dari sana aku first thing aku buat ku jual, terjual jua. Bertugas di salah sebuah pusat kesihatan di negara Brunei Darussalam, Dayang Siti Amanina percaya dan yakin bahawa komunikasi memainkan peranan yang penting bagi mereka yang berniaga. Mengetahui kehendak pelanggan dan cara terbaik untuk memberikan perkhidmatan adalah antara perkara yang perlu diambil kira untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Menurutnya, persaingan di luar sana tidak menghalang untuk terus bertahan dalam bidang perniagaan yang diceburi. Persaingan di luar banyak. Ramai sudah yang tahu macam mana mendekor, I know. Tapi Ta'ala sudah membagi rezeki masing-masing kan. So I know different decorator, different style, different idea, different touch. Itu masing-masing sekarang customer memilih lah macam mana ia memilih mana satu yang ia percaya akan membuat. Seperti pengusaha yang lain, Dayang Siti Amanina mempunyai impian untuk mempunyai kedai dan pembantu sendiri berbekalkan harapan bagi membuka peluang pekerjaan di samping mengembangkan perniagaan. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat menganjurkan bazar amal bagi projek Misi Palestin. Projek tersebut dijalankan dengan tujuan mengumpulkan dana bagi tabung kemanusiaan Palestin serta memupuk sifat pemedulian, empati dan simpati dalam diri mahasiswa dan mahasiswi UBD khususnya dan juga orang awam. Pelbagai acara dan aktiviti diadakan antaranya jualan barang yang terpakai, festival amal dan jeraiwara. Acara yang sedang berlangsung sehingga 21 Disember ini diadakan di Student Centre UBD bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari dan 1.30 petang sehingga 4.30 petang.
Program ini dilakukan ialah bagi membantu saudara kita ni yang berada di Palestin, terutama yang di Gaza yang masa ini dalam kesusahan. Harga yang kami tetapkan ialah serendah RM1 ke atas. Dan insyaAllah segala kutipan dan hasil jualan tersebut akan disumbangkan ataupun dikumpulkan dan kemudian akan diserahkan pada tabung Kemunasan Arab Palestin. Menyertai aktiviti kemasyarakatan bersama penduduk kampung, berkongsi maklumat tentang negara Brunei Darussalam dan membuat lawatan sambil belajar antara pengisian program Community Global Outreach kedua ke Malaysia. Program tersebut disertai oleh 3 mahasiswa dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program anjuran Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan Kupu SB dengan kerjasama mahasiswa-mahasiswa Nadi Al-Qawi Al-Amin, Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan Kupu SB ini berlangsung dari 4 hingga 12 Disember lalu. Sepanjang program dijalankan, para peserta memperoleh pelbagai pengalaman, pengetahuan dan informasi baharu. Ia juga diharap dapat meningkatkan keberanian mahasiswa untuk tampil menyampaikan tazkirah di hadapan orang ramai. Harapan saya ialah agar program Community Global Outreach CGO ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang. Kerana ianya bukan sahaja dapat mendidik pelajar untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti kerohanian, namun ia juga dapat mengeratkan tali silaturahim di antara dua buah negara dan kita dapat mengenali budaya dan adat negara luar dan kita juga dalam masa yang sama dapat memperkenalkan negara kita, negara Brunei Darussalam ke negara luar. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM1,000 kerana dapati melonggokkan bahan bindaan dan mengakibatkan aliran air longkang tersekat dan kotor di kawasan belakang premis tersebut. Syarikat Fasiharia Enterprise di Kampung Pandan 4 daerah Blyth diberi tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda RM1,000. Jika didapati gagal membayar denda, boleh didakwa di mahkamah. Akta Miscellaneous Offence Penggal 30 Pindaan Baru 2021, kesalahan membuang sampah atau sebarang kotoran di tempat awam. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda tidak lebih RM1,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM3,000 bagi kesalahan kedua atau berikutnya. Operasi bersepadu sakat adalah salah satu usaha berterusan agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini dalam membentras kegiatan yang melanggar peraturan yang dikuatkuasakan. Operasi bersepadu tersebut menyasarkan beberapa buah lokasi di Mukim Kianggeh dan Mukim Gadong. Hasil daripada operasi bersepadu tersebut, 10 warga negara asing ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah, manakala seorang lagi dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. 7 individu ditahan atas kesalahan Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki barang tegahan dan minuman keras. Manakala hasil operasi di lokasi kedua, 11 warga negara asing ditahan. 2 daripadanya ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen perjalanan yang sah. 1 kes khalwat didapati di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. 3 individu ditahan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah dan 4 individu ditahan kerana memiliki barang tegahan kastam. Dalam operasi sakat di 2 lokasi berasingan di Mukim Gadong, seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana bekerja dengan menggunakan pas lawatan. Sementara 5 warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut terhadap pengesahan pasport serta jaminan pas lawatan dan dokumen yang berkaitan. Manakala 2 lagi ditahan kerana dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport.